Pertandingan mari bercerita di sekolah Alif akan diadakan pada pertengahan bulan ini. Alif terpilih untuk mewakili kelasnya. Alif sangat risau sebab banyak persiapan perlu dibuat. Alif berjumpa dengan cikgunya di pejabat guru-guru untuk meminta tunjuk ajar. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi Alif. Cikgu, terima kasih pilih Alif untuk wakilkan kelas Alif. Tapi Alif risau, cikgu. Risau kenapa? Alif belum tahu cerita apa yang akan dipilih. Oh, indah apa Alif? Cikgu ada di sini untuk membantu. Cikgu akan buat jadual masa untuk Alif datang membuat latihan setiap hari di bilik khas sebelah pejabat cikgu Ani. Baiklah, cikgu. Esok Alif mau ke perpustakaan untuk mencari cerita yang sesuai untuk pertandingan nanti. Esok cikgu dangankan Alif ke perpustakaan. Ketani cari sama-sama insya-Allah. Keesokan harinya, Alif dan cikgu pun pergi ke perpustakaan di sekolah untuk mencari bahan. Alif mencari cerita yang sesuai dan terjumpa buku yang menarik mengenai kisah Arnab dan kura-kura, serta terdapat pengajaran yang baik. Kemudian, setelah hari pertandingan, Alif merasa gemetar dan juga yakin dia akan mendapat tempat juara. Di akhir pertandingan, keputusan pun diumumkan. Alif mendapat tempat ketiga. Alif merasa sangat sedih dan hampa. Alif, syukurlah Alif dapat tempat ketiga. Alhamdulillah, sudah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah artinya Alif kena redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud redha dengan qada dan qadar, cikgu? Maksudnya, menerima sesuatu hukum yang didatangkan Allah sama ada suka atau duka dengan hati yang tenang dan lapang kerana semua sudah ditentukan sejak azali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 8, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Bermaksud Allah redha terhadap mereka dan mereka pula redha terhadapnya. Alif kena sabar dan redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sedang menguji Alif. Sama ada Alif sabar dan redha ataupun indah. Semua ini pasti ada hikmah di sebaliknya. Hikmahnya apa, cikgu? Contohnya macam tadi, Alif mau jadi juara tetapi dapat tempat ketiga. Jadinya Alif perlu redha dan bersyukur dengan rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada hikmahnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala dan balasan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 31, Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Bermaksud, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda, yakni kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar lagi banyak bersyukur. Dan dalam surah Ali Imran ayat 145, wasanajzish syakirin. Bermaksud, dan kami akan mengurniakan ganjaran pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Subhanallah. Apa pula yang akan terjadi kepada orang yang indah redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, cikgu? Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi yang bermaksud, maka barang siapa tidak sabar menanggung bala bencanaku dan tidak bersyukur di atas nikmatku dan tidak redha kepada qadaku, maka hendaklah ia mencari Tuhan yang lain daripada aku. Na'udzubillahi min dhalik. La ilaha illallah. Sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Apa-apapun, cikgu bangga dengan Alif. Alif bersungguh-sungguh berusaha. Alhamdulillah. Tahniah kerana mendapat tempat ketiga. Bah, mari tak ketani keluar Alif. Ramai sudah orang balik. Terima kasih, cikgu. Alhamdulillah.